Welcome to my channel. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Love from Cikgu Del, guru matematik anda semua. Jom kita belajar. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua anak murid Cikgu Del? Okey, hari ini Cikgu Del akan ajar tajuk bundar nombor. Okey, apa itu maksud bundar nombor? Okey, bundar nombor bermaksud kita nak mencari nilai yang paling hampir ataupun yang terdekat berdasarkan nilai tempat yang dikehendaki. Apa tu cikgu? Tak fahamlah. Okey, tak apa. Mari cikgu tunjukkan contoh. Okey, kita tengok contoh. Okey, sebelum cikgu tunjukkan contoh, cikgu terangkan dulu. Okey, dalam bundar kita akan ada dua kumpulan. Kumpulan kaya dan kumpulan miskin. Okey, kumpulan kaya terdiri daripada nombor 5, 6, 7, 8, 9. Manakala kumpulan miskin pula terdiri daripada nombor sifar 1, 2, 3 dan 4. Okey, yang ini awak kena ingat. Cikgu ulang lagi sekali, kumpulan kaya terdiri daripada nombor 5, 6, 7, 8 dan 9. Manakala kumpulan miskin pula terdiri daripada sifar 1, 2, 3, 4. Okey. Apa akan terjadi kalau kita jumpa nombor kumpulan kaya? Okey, kalau kita jumpa nombor dalam kumpulan kaya, kita akan bagi dia 1. Kita akan tambah dia 1. Okey, apa akan jadi kalau kita jumpa dengan nombor dalam kumpulan miskin? Kita tambah dia telur. Kita tambah dia sifar. Sebab dia miskin kan, so dia tak boleh nak bagi apa-apa, dia bagi sifar saja. Jadi kumpulan kaya ni, sebabkan dia kaya, dia akan bagi 1. Okey, macam mana nak bagi 1, macam mana nak bagi sifar? Cikgu akan tunjukkan contoh. Okey. Soalan dia, bundarkan 1362 kepada puluh yang terdekat. Okey, bundarkan 1362 kepada puluh yang terdekat. Kita kena fokus kepada nilai tempat puluh. Okey, cikgu tulis semula nombor dia. 1362. Okey. Puluh. Jadi kita akan gariskan nilai puluh. Ini sah, ini puluh. Kita gariskan puluh. Kita buat tiang. Banyak betul kita buat tiang kan? Okey, kita dah gariskan nilai tempat puluh, kemudian kita buat tiang. Okey, dekat sini kita kena tengok kawan sebelah dia, iaitu nilai tempat sah. Kita kena tengok 2. Okey, 2 ni dekat kumpulan kaya ke dekat kumpulan miskin? Ingat lagi tak? Okey, kalau awak tak ingat, cikgu tuliskan dekat sini. Kumpulan kaya tadi mesti nombor 5, 6, 7, 8, 9. Kumpulan miskin pula nombor sifar 1, 2, 3, 4. Jadi, 2 ni ialah dalam kumpulan miskin. Bila dia dalam kumpulan miskin, dia bagi berapa? Dia tambah sifar. Dia tambah sifar dekat rumah puluh. Tambah sifar dekat rumah puluh. Kita tengok kawan dia. Kawan dia miskin. Jadi kawan dia tak boleh nak bagi apa-apa pun dekat dia. Jadi kawan dia cuma bagi dia sifar. Okey. Kemudian kita nak tulis jawapan dia. Kita tulis daripada belakang. Okey, 2 ni, cikgu dah bulatkan ini, dia dah jadi sifar. Okey, 2 ni dah jadi sifar. 6 tambah dengan sifar, kita akan dapat 6. Kemudian 3 dengan 1 ni dia tak berubah. 3, 1. Jadi jawapan awak ialah 1360. Okey, jelas tak? Okey. Cikgu tunjukkan contoh yang kedua.
yang mana kita kena bundarkan kepada ratus yang terdekat. Bundarkan kepada ratus terdekat. Okey, sebelum tu, okey, apa nombor yang ada dalam kumpulan kaya? 5, 6, 7, 8, 9. Apa nombor yang ada dalam kumpulan miskin? Sifar, 1, 2, 3, 4. Okey, langkah pertama kita tulis nombor 1362. Kemudian langkah yang kedua kita kena gariskan nilai tempat. Nilai tempat apa? Nilai tempat ratus. Puluh, ratus. Kita garis ratus, kita buat tiang. Lepas tu kita tengok siapa? Kita tengok 3 ke tengok 6? Kita tengok kawan dia. Kita tengok 6. Okey, 6 berada dalam kumpulan kaya. Kalau dia dalam kumpulan kaya, dia akan tambah 1. Okey, dia kaya, jadi dia bagi kawan dia 1 kat sini. Okey, yang belakang ni 6 dengan 2 akan jadi sifar. Selepas daripada tiang ni, yang belakang ni semua dia akan jadi sifar. Jadi ada 2 tempat, 2 sifar. 3 tambah dengan 1, kita akan dapat 4. Kemudian 1 dekat depan ni tak berubah, 1. Jadi jawapan awak ialah 1400. Okey, next contoh. Kita nak bundarkan 1362 kepada 1000 yang terdekat. Kepada siapa? Kepada 1000. Okey, langkah pertama kita tulis nombor dia 1362. Kemudian kita buat apa? Bagus. Kita gariskan 1000. Kita puluh, ratus, 1000. Kita gariskan 1000, kita buat tiang. Okey. Kita tengok siapa? Kita tengok kawan dia. Kawan dia berapa? Kawan dia 3. Jadi, kawan dia 3 dekat dalam mana? Kumpulan kaya ke kumpulan miskin? Bagus. Kumpulan miskin. Jadi, apa berlaku kalau kumpulan miskin? Kita bagi sifar dekat 1000. Okey, yang belakang ni akan jadi apa? Yang belakang ni semua dia akan jadi sifar. Jadi ada 3 digit kat sini, kita akan ada 3 sifar. 1, 2, 3 sifar. Kemudian nilai tempat 1000 ni 1 tambah sifar, kita akan dapat 1. Jadi jawapan awak 1000. Okey, faham tak? Cikgu akan tunjuk contoh lagi, jangan risau. Contohnya, cikgu bagi nombor lain 2349. Okey, cikgu nak bundarkan kepada puluh yang terdekat. Kepada puluh. Jadi, langkah pertama, cikgu gariskan puluh dan cikgu buat tiang. Kita tengok siapa? Kita tengok 9. 9 ni kaya ke miskin? Kaya. Jadi kaya, kita bagi 1 dekat 10. Okey, apa jadi dekat nilai belakang ni? Kat belakang ni, dia akan jadi sifar. 4 tambah 1 akan jadi 5. Yang depan ni, dia tak berubah. Kita ikut balik. Jadi dapat jawapan 2350. Okey, tak faham lagi? Cikgu tunjuk lagi satu contoh. Cikgu bagi nilai 8754. Okey, sama juga cikgu nak bundarkan nombor ini kepada puluh yang terdekat. Jadi, kita gariskan puluh, kita buat tiang. Kita tengok siapa? Kita tengok kawan dia iaitu 4. Kesian 4. 4 ni berada dalam kumpulan yang miskin. Jadi, dia tak boleh nak bagi puluh apa-apa. Dia cuma bagi puluh sifar sahaja. Jadi, yang belakang ni akan jadi sifar. Ini 5 dengan sifar kita akan dapat 5. Yang depan ni tak berubah. 7, 8. Jadi, jawapan awak 8750. Okey. Okey, next. Cikgu bagi 5786 dengan 7307.
Okey. Yang ini cikgu nak bundarkan kepada ratus pula. Okey, kepada ratus. Yang pertama kita buat apa? Kita gariskan nilai tempat ratus. 10 ratus. Garis tiang. 10 ratus. Garis tiang. Okey, lepas tu kita tengok siapa? Kita tengok nombor belakang dia. Nombor kawan dia. Kawan dia 8. 8 ialah kumpulan kaya. Jadi 8 akan bagi 1 dekat rumah ratus. Tapi yang belakang ni akan jadi apa? Yang belakang ni akan jadi sifar. Sifar. 7 tambah 1 kita dapat 8. Yang dekat depan ni 5 tidak berubah. Dan kita dapat jawapan dia 5,800. Okey, kat sini pula. Kita dah gariskan ratus. Kita dah buat tiang. Kita tengok kawan dia. Kawan dia sifar. Kawan dia sifar kumpulan miskin. Jadi kumpulan miskin kita tambah sifar. Apa jadi dekat belakang ni? Kat belakang ni dia akan jadi sifar. Sifar. 3 tambah sifar kita dapat 3. Yang 7 ni tidak berubah. Jadi jawapannya ialah 7,300. Okey, yang terakhir cikgu tunjuk lagi sekali contoh untuk kita bundarkan kepada ribu pula. Okey, cikgu nak bagi yang susah sikit. Cikgu bagi 9, 8, 7 dengan 9, 9, 9, 9. 9,999 dengan 987. Okey, kita nak bundarkan kepada ribu. Okey, tengok dekat sini. Kita ada 10 ratus. Cikgu tak ada ribu lah. Ada, ribu dia dekat depan sini. Kat sini ada ribu sebenarnya dan nilai ribu dia adalah sifar. 10 ratus ribu. Okey, sekarang baru kita boleh gariskan ribu. Kemudian kita buat tiang. Okey, kita tengok siapa? Tengok kawan dia. Kawan dia ada 9. Jadi kawan dia kaya tambah 1 dekat rumah ribu. Yang belakang ni semua akan jadi sifar. Sifar, sifar, sifar. Sifar tambah 1 kita akan dapat 1. Jadi jawapan awak ialah 1,000. Okey, tengok dekat sini. Pun sama, cikgu nak bundarkan kepada ribu yang terdekat. 10 ratus ribu. Cikgu gariskan ribu. Cikgu buat tiang. Kemudian kita tengok siapa? Tengok kawan dia 9. Okey, kawan dia 9. Kumpulan kaya. Kita akan bagi 1 pada rumah ribu. Okey, jadi apa yang dekat belakang ni? Kat belakang ni semua dia akan jadi sifar, sifar, sifar. 9 tambah 1 berapa? 10. Jadi kita tulis 10. Banyaknya sifar. Macam mana nak baca nombor ni? Ingat lagi tak cikgu ajar yang sebelum ni? Okey, nombor ni nilai dia ialah 10,000. Okey, mudah kan? Jadi perkara penting yang awak perlu ingat dalam bila kita nak buat soalan bundar. Yang pertama, kita kena tahu dia daripada kumpulan yang mana. Dan yang kedua, kita kena tengok nilai tempat yang dikehendaki. Okey, cikgu berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.